Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Bahrul Mazi, syarah bagi Mukhtasar Sahih Tirmizi yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan niat. Yang hadis berkenaan dengan niat sambungan pada masalahnya, masalah dalil, betul? Ya. Kita jawi, saya kita jawi. Masalah 27. Okey. Masalah 27. Ada jumpa masalah 27. Kita jawab muka surat 13. Niat yang busuk dan tiada berpahala. Niat yang busuk dan tiada berpahala. Niat yang busuk ataupun niat yang buruk ataupun niat yang tidak baik dan tiada berpahala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ada niat yang busuk itu ialah niat yang keluar daripada nama ikhlas. Mana masalah ini dinamakan dengan niat yang busuk. Apakah yang dimasukkan niat yang busuk itu? Niat yakni melakukan ibadah ataupun melakukan amalan tetapi tidak ikhlas. Itu disebutkan di sini. Niat yang busuk itu ialah niat yang keluar daripada nama ikhlas. Itu niat yang busuk. Ini tajuk pada masalah ini. Apakah yang dikehendaki di sini niat yang busuk? Yakni niat yang keluar daripada ikhlas, makna tidak ikhlas. Melakukan amalan tidak ikhlas, melakukan perbuatan tidak ikhlas. Maksud ikhlas di sini adalah ikhlas kerana Allah ataupun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti niat setengah daripada orang yang tiada zahir perbuatannya dan usahanya melainkan kerana kemasyhuran dan gah nama. Yang seperti dicontohkan di sini, yakni setengah daripada orang tidak zahir perbuatannya, yakni kerana hanya mengharapkan kemasyhuran dan juga gah, yakni megah untuk dalam beragama, maksudnya tidak ikhlas. Atau kerana niat menghimpunkan wang dan kekayaan seperti dapat bersedap-sedap syahwatnya dan sebagainya, maka itu semuanya tiada berpahala. Ataupun dicontohkan juga beribadah itu kerana untuk wang, melakukan satu amalan yang sepatutnya kepada Allah, tetapi kerana ingin
habuannya berbentuk wang, ataupun ingin kekayaan, ataupun bersedap-sedap dengan keinginan. Syahwat itu maksudnya keinginan dan sebagainya, maka iaitu semuanya tiada berpahala dan tiada di akhirat melainkan bala, dan juga di dunia mendapat nama yang celaka. Jadi kalau tidak ikhlas melakukan ibadah pada Allah, yang mana tidak berpahala, dan di akhirat dia akan mendapat bala, mana bencana, azab daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dunia akan mendapat nama yang dicela. Yang ini beribadah bukan kerana Allah itu ikhlas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dan tidak disuruh melainkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala suruh kita beribadah ikhlas hanya kepada Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas. Ini bermaksud sesuatu ibadah yang kita lakukan hanya mengharapkan sesuatu daripada Allah, itu ikhlas. Tapi kalau ibadah dilakukan hanya mengharapkan bentuk keduniaan, itu tidak ikhlas. Sama ada nak dapat kekayaan, nak dapat pangkat, nak dapat nama, nak dapat sanjungan, nak dapat habuan-habuan berbentuk dunia, itu tidak ikhlas. Tapi kalau mengharapkan habuan akhirat, mana itu ikhlas. Mana masih dalam kelompok orang yang ikhlas melakukan ibadah. Ini apa saja yang kita harapkan daripada Allah, apabila kita melakukan satu-satu ibadah, itu tidak ternafi daripada ikhlas. Yang tidak ikhlas mana mengharapkan berbentuk dunia. Mana berbentuk dunia sudah tentulah ada kaitan mengharapkan habuan daripada manusia, agar manusia puji, agar manusia sokong kita ke dan sebagainya, ataupun dapat berbentuk kekayaan dunia. Itu adalah merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhlasnya adalah ibadah yang hanya kepada Allah, dan kalau kita mengharapkan sesuatu pun hanya daripada Allah, bukan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis saya ada catat di sini, inna Allah azza jalla la yaqbalu min al-a'mal illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhihi. Yani sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaqbalu, yani tidak menerima min amalin, satu amalan, illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhi. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu-satu amalan yang tidak ikhlas dan tidak mengharapkan wajah Allah, yani tidak mengharapkan zat Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau satu amalan yang kita lakukan bukan mengharapkan sesuatu daripada Allah, di mana amalan itu tidak diterima oleh Allah, maksudnya tidak berpahala. Mungkin solat kita tu sah dari segi rukunnya, dari segi syarat sah dan batas sah, dari segi wuduk pekah, walaupun sebegitu dari segi pahala tidak berpahala. Sebab apa? Ibadah tidak dilakukan untuk mendapat pahala daripada Allah, ataupun mengharapkan rahmat daripada Allah, ataupun mendapatkan habuan syurga daripada Allah, ataupun mendapatkan keampunan daripada Allah. Itu adalah yang boleh kita harapkan apabila kita beribadah. Kalau mengharapkan pujian manusia, itu tidak ikhlas namanya. Kalau mengharapkan sanjungan manusia, itu dinamakan tidak ikhlas, ataupun kerana ingin sesuatu daripada yang mungkin kita anggap manusia boleh beri apabila kita lakukan sesuatu. Contohnya seseorang yang menderma, dia mengharapkan akan satu-satu kedudukan ataupun satu-satu habuan dengan sebab derma, di mana itu tidak ikhlas. Kita derma mengharapkan pahala, itu ikhlas, masih di dalam ruang lingkup ikhlas. Dan apabila sesuatu amalan tertuju hanya kepada Allah dan mengharapkan habuan daripada Allah, itu ikhlas. Yang mana kalau kita pelajari di dalam ilmu tasawuf, dia ada beberapa contoh atau beberapa pangkat yang dinamakan tidak ikhlas. Di antaranya ujub. Ujub tu bangga diri. Itu adalah merupakan peringkat pertama seseorang itu tidak ikhlas. Ujub bangga diri, rasa dalam diri ini sesuatu kelebihan,
Dan daripada ujub itu dia naik sum'ah. Sum'ah ni yakni menyebutkan amalan kita kepada orang lain. Sum'ah memperdengarkan, sama daripada perkataan sama. Orang tak tahu kita beribadah tapi kita sebut sehingga orang dengar apa yang kita nak cakap. Dan juga riak. Riak itu daripada pakar ra'a, melihat. Yang dengan kita melakukan suatu perbuatan kerana untuk ditunjukkan kepada orang lain. Dan kesemua itu peringkat yang paling dahsyatnya adalah takabur. Dia akan naik satu peringkat yang lebih dahsyat di dalam sifat-sifat mazmumah itu adalah takabur dan sombong. Dengan sebab bermula daripada ujub naik kepada sum'ah dan juga riak naik kepada takabur, yang sombong. Kesemua itu adalah sifat hati ataupun perangai yang tercela yang boleh menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran kerana untuk orang dengar, untuk dipuji, yang mana tidak akan dapat pahala. Bacaan kita okey tapi tidak akan dapat pahala apa-apa. Ataupun apa saja amalan-amalan yang kita lakukan tidak mengharapkan akan sesuatu daripada Allah, hanya mengharapkan daripada makhluk Allah, di mana kita tidak akan mendapat habuan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Taala larang dalam surah Al-Kahfi itu kan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan Allah dalam melakukan ibadah. Dan jangan wala yusyrik bi'ibadati, jangan mensyirikkan dengan ibadah sesuatu pun, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala gelar orang yang tidak ikhlas itu orang syirik. Kan syirikkan mensekutukan Allah. Walaupun begitu, orang yang beribadah bukan kerana Allah, Allah Ta'ala cop dia sebagai syirik kepada Allah. Sedangkan ibadah itu adalah khusus untuk Allah. Sembahyang untuk Allah, solat berjemaah untuk Allah, dan apa saja. Kalau tuan-tuan bidang pun banyaklah. Yang ini ibadah-ibadah yang kita buat, yang pentingnya mesti ikhlas. Hanya mengharapkan habuan daripada Allah. Mengharapkan syurga Allah tak ada masalah. Mengharapkan pahala daripada Allah tidak ada masalah. Mengharapkan syurga Firdaus okey, sebab itu adalah merupakan sesuatu harapan kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada di akhirat melainkan bala. Dan di akhirat bala. Dan sebagaimana maka iaitu semuanya tiada berpahala, dan tiada di akhirat melainkan bala, dan juga di dunia mendapat nama yang celak. Yang ini apabila beribadah bukan kerana Allah, satu tidak berpahala, bukan setakat tidak dapat pahala, tetapi akan dapat azab daripada Allah. Sebab di dalam beribadah itu bukan mengharapkan Allah, yang syirik kepada Allah di dalam melakukan ibadah. Yang biasa kita dengar syirik itu sembah selain daripada Allah, ataupun meyakini ada sesuatu yang kuasa setara dengan Allah, itu kita faham syirik. Dan syirik yang lain pula, yang syirik di dalam beribadah. Betul dah ibadah tu, sembahyang tu dah betul, sembahyang maghrib berjamaah dah betul, tapi kerana untuk dipuji ataupun kerana sesuatu yang lain, takut orang cela. Satu takut yang ini tidak ikhlas tu, satu mendapat pujian, yang kedua takut dicela, itu pun ikhlas juga. Takut orang kata kita tak solat berjamaah, orang cela kita ke, ataupun kita tak solat jemaah sebab isteri kita duk suruh ke. Contoh, bukan tuan-tuan lah, contoh orang lain. Abang tak pergi solat berjemaah, besok abang mati nanti tanam sendiri, kita kata tak ada juga. Jadi kita begitu kerana isteri kita, yang tu tidak ikhlas. Jadi bagaimana sebenarnya semua tu boleh diperbaiki. Nak melakukan ibadah ni kadang-kadang dia mulai dengan tidak ikhlas, tapi benda tu boleh diperbaiki. Apabila kita perbaiki dengan ilmu, kita tahu tidak ikhlas itu adalah sesuatu yang tercela, kita baiki. Kebiasaannya nak melakukan ibadah yang ada hubung kait dengan masyarakat ni, kadang ada dia punya perasaan dalam hati yang mungkin membuatkan tidak ikhlas. Tapi kesemua itu boleh diperbaiki. Perbaiki dengan apa? Dengan ilmu. Apabila kita tahu ya ini tidak ikhlas itu tercela, kita buang. Itu saja cerita. Maknanya kita tahu benda itu kita buang dan kita akan jadi ikhlas.
kita mengharapkan sesuatu hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ikhlas dalam beribadah ini adalah merupakan satu nikmat. Apabila kita sujud, kita rukuk, kita hanya kepada Allah. Di waktu itulah kita rasa nikmat, zauq di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah 28. Ta'un, niat yang busuk. Amatlah kuatnya sekarang yang mengamuk ta'un. Dia panggil ta'un. Ta'un ni sebenarnya wabak. Tapi ini dalam tajuk ini bukan wabak, penyakit. Tapi nak ceritakan bagaimana tidak ikhlas itu sudah merebak. Cerita tidak ikhlas ni, ta'un ni mana sejenis wabak. Kalau wabak ni dia merebak, dia berjangkit. Itu maksudnya. Ini pengarang menggunakan perkataan ta'un ataupun jenis penyakit ta'un. Ta'un niat yang busuk. Ta'un niat yang busuk. Yakni wabak niat yang busuk. Apa niat yang busuk tadi? Yang tidak berpahala tu lah. Yang tidak ikhlas tu maksudnya niat yang busuk. Yang ini merebaknya niat yang busuk. Kita faham macam tu. Dia guna perkataan ta'un. Ta'un ni adalah sejenis penyakit yang merebak, yang berjangkit. Yang ta'un atau wabak niat yang busuk amatlah kuatnya sekarang ia mengamuk, jadi mengamuk. Yang beribadah bukan kerana Allah. Yang penyakit itu, penyakit beribadah bukan kerana Allah, ataupun penyakit tidak ikhlas dalam niat itu banyak merebak, berjangkit di sana sini. Dan zaman kita ni lagi-lagi lah, pengarang ni dia lahir tahun 1896, meninggal tahun 1989. Lahir tahun 1896 pengarang kitab ni, Syekh Idris Rauf Al-Marbawi. Lahir tahun 1896, meninggal tahun 1989. Dan orang yang pertama mendapat tokoh hijrah Malaysia. Masa tu dia duduk di Mesir, dia balik untuk mendapatkan anugerah itu. Walaupun sebegitu, masa dia mendapat anugerah tu dia tak bercakap apa-apa pun. Orang jemput dia bercakap sepatah dua, dia Assalamualaikum, dia pun turun tas. Dia kata saya tak tahu apa-apa. Dia tak nak cakap apa-apa. Dia kata saya tak ada ilmu pun. Dan hadiah yang dia diberikan kepada dia tu banyaklah, banyak ribu dia punya duitnya. Dia infakkan kepada sekolah agama semua sekali. Dan dia balik ke Mesir. Syekh Idris Rauf Al-Marbawi ini dilahir di Mekah. Dia lahir di Mekah. Memang ayah maknya dulu di Mekah dan dia balik ke masuk tanah Melayu. Dan lepas itu dia pergi ke Mesir, belajar di Mesir Azhar sana. Dan banyak menulis kitab. Dan di antaranya kitab yang terkenalnya adalah Qamus Marbawi. Kalau orang belajar bahasa Arab, ada kitab Qamus Al-Marbawi, Qamus Melayu Arab, yang ada gambar-gambar tu kan. Jadi apa yang masuk di sini, dikata dia zaman ni lah, zaman ta'un ataupun merebaknya penyakit niat yang tidak baik ini amat kuat. Di zaman tu, zaman 80-an, 70-an, 60-an tu. Masa zaman itu, zaman tidak ada media sosial lagi. Zaman kita, media sosial tu memang banyak digunakan lah. Sama ada dalam bentuk tulisan, sama ada dalam bentuk rakaman. Dan inilah yang lebih mencabar. Dan ta'un, tidak ikhlas beribadah ni memang banyak. Lebih lagi zaman kita ni. Kadang selfie apa tengah buat sesuatu ibadah, hantar ke dalam mana-mana media untuk ditengok. Dan kalau semua itu membawa kepada maksud apa sebenarnya? Boleh membawa maksud yang bagaimana? Dia akan menyebabkan inilah penyakit tidak ikhlas dalam beribadah ni, bukan mengharapkan akan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah tawaf ambil gambar, lepas tu post di dalam mana-mana media. Kadang tengah nak semayang pun masih boleh lagi orang ambil gambar tengah nak semayang. Tengah qiyam ambil gambar, post dalam mana-mana. Marilah kita solat betul, tapi apa yang kita buat tu ikhlas atau tidak?
Satu sudut mungkin kita nak ajak orang solat, tapi satu sudut yang lain takut ada dalam diri kita juga tidak ikhlas. Tadi benda ni lah. Nah, ini boleh, kita boleh gunakan media tu untuk berdakwah, tidak salah. Tapi bagaimana kita nak jaga hati ni, sebab ta'um ni, apa yang disebutkan di sini, wabak penyakit tidak ikhlas ni, zaman itu dia lahir tahun 1896, meninggal tahun 1989. Zaman tu media tak macam kita sekarang lagi lah. Mungkin tak ada pun zaman tu. Tahun 80-an telefon rumah ada pun. Kalau handphone ni ada 80-an, kita tak pasti. Kalau yang tahun 90-an telefon yang tinggi, yang botol kan, yang macam botol Nokia, yang botol letak atas meja tu kan, itu biasa tokek-tokek besar je. Yang tu yang Nokia yang besar tu kan, Motorola. Itu kalau baling orang tu boleh di sana tu. Tu tokek-tokek je yang tu pakai. Kita yang tak tokek ni tak pakai rumah tu. Itu tahun 90-an, 80-an ni rasa belum ada. Kalau ada pun terlalu mahal lah. Maksudnya apa? Zaman dia ni dah berlaku ta'un ini. Dia panggil ta'un, penyakit merebaknya niat tidak ikhlas. Dia punya penyakit rosak di dalam ibadah niat tu. Zaman kita ni lebih-lebih lagi lah, diuji dengan media. Media tu tidak salah. Cara bagaimana kita nak gunakan. Boleh kita berdakwah dengan media tu, nak buat itu, nak buat ini, tapi nak jaga betul-betul hati kita tu lah. Tujuan untuk apa? Dia betul-betul akan dapat merobek hati kita, dapat mencalarkan ikhlas dalam hati kita. Kalau kita ni tak mampu untuk ikhlas, usah gunalah benda tu untuk tunjuk sesuatu. Kalau kita boleh ikhlaskan dalam hati kita, ya tak apa-apa. Sebab kita nak hukum benda-benda macam tu, dia bergantung kepada hati seseorang. Sebab ikhlas ni benda dalam diri, orang tak tahu. Di hari akhirat besok lah kita tengok bagaimana. Kadang-kadang kita bawa amalan banyak bergunung-gunung, apabila tidak ikhlas langsung tak ada, kosong, hampur, tak jadi apa-apa, tak ada nilai di sisi Allah sebab tidak ikhlas. Banyak ibadat, solat malam, puasa, bersedekah, infak sana sini, bantu sana sini, tapi kalau tidak ikhlas tuan-tuan, kosong, hampur. Sedangkan di hari akhirat nanti kita perlu kepada pahala untuk mendapat keampunan Allah, untuk mendapat tempat yang bahagia, yang syurga Allah. Sebab syurga-syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala letakkan syaratnya iman dan amal soleh. Amal soleh yang macam mana? Amal soleh yang ikhlas, yang hanya mengharapkan pahala daripada Allah ataupun mengharapkan habuan daripada Allah semata-mata. Jadi nak jaga yang tu. Amatlah kuat sekarang dia mengamuk. Dia guna perkataan mengamuk. Yang ini niat tidak ikhlas tu mengamuk, kata dia zaman tu. Misalnya kalau seorang pergi mengerjakan haji, dia buat contoh. Misalnya seorang pergi mengerjakan haji. Syekh Idris Rafal Marbawi ini satu masa dia pernah pergi ke Mekah nak buat haji. Dia buat mesin cetak, mesin untuk apa ni? Mesin untuk menaik tu. Dan dia ditahan sebab masa tu tak dibenarkan untuk media macam tu zaman tu. Arab Saudi tak benarkan, dia tak masuk. Dia tak masuk Mekah, dia balik ke Mesir semula. Dia memang suka menulis. Ini cerita contoh. Kalau seorang pergi mengerjakan haji, dengan senang niatnya berpindah kepada supaya dapat nama terpuji dan bermegah-megah, habis wang dan gaji, penat dan susah mendapatkan gelaran tuan haji. Jadi kata dia, seorang yang pergi mengerjakan haji dengan senang niatnya berpindah kepada supaya dapat nama terpuji. Pergi haji itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akan rukun Islam yang wajib ke atas kita yang mampu, yang kita ada istita'ah. Syarat tunaikan haji kan ada apa? Istita'ah. Man istata'tum. Nah, ini orang yang mampu. Dan apabila pergi ke Mekah pula, terbalik pula, bertukar pula niat itu untuk mendapat nama yang dipuji, nama yang terpuji. Sebab apa? Haji. Dalam rukun Islam tak ada yang dinamakan dengan nama rukun tu sebagai pujinya, tak ada. Sembahyang orang tak panggil tuan sembahyang. Kita tunaikan zakat orang tak panggil tuan zakat, tak.
Tapi kalau haji, orang panggil tuan haji. Panggil tak salah, tetapi niat untuk mendapat gelaran itu yang salah. Dan bermegahan habis wang dan gaji. Habis wang dan gaji, habis gaji pension pergi Mekah. Penat dan susah mendapatkan gelaran tuan haji, penat susah. Sebab istita'ah. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan rukun haji itu adalah rukun yang ada kaitan dengan istita'ah. Man istata'atum, ini barang siapa yang mampu dari segi tubuh badan, mampu dari segi harta benda, mampu dari segi kenderaan, dan juga mampu di nafkah orang yang tinggal mampu. Dan tiba-tiba kalau tunaikan haji bukan kerana Allah, di mana untuk mendapat gelaran tuan haji, yang mana semua yang kita usahakan selama ni akan tidak dapat nilai apa-apa pun. Penatlah kumpul duit daripada muda sampai tua, ataupun kumpul duit pencen baru dapat pergi haji, dan keadaan pergi itu kadang-kadang sakit. Pergi juga duduk di sana 40-50 hari. Bayangkan macam mana ada orang pergi duduk atas wheelchair, ada dibawa dengan stretcher tu, macam-macam, ada yang jatuh dan sebagainya. Sebab benda tunaikan haji ini perlu kepada kekuatan jasmani dan juga rohani kita. Sebab haji ini dia gabungan daripada ibadah mal dan juga ibadah badannya, tubuh badan kita dan juga harta benda kita. Itulah keperluan untuk tunaikan haji. Tiba-tiba apabila tunaikan haji bukan kerana Allah, tapi kerana apa? Nak satu gelaran saja tuan haji. Orang tak kat konduri kahwin, tak letak nama tuan haji, tak datang kita. Agak macam mana? Gimana? Sudah tidak ikhlas. Boleh jadilah, boleh jadi benda macam tu. Jadi apabila begitu, kena buang sikap itu. Sebab apa? Haji ni adalah benda yang mahal. Menunaikan haji itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dan apabila tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat bala pula. Tidak ikhlas, yang syirik di dalam melakukan ibadah. Dan bermegahan habis wang dan gaji. Dan kalau seorang membuka tempat pelajaran dengan senang berpindah niatnya kepada semata-mata kemajuan, akhirnya sudahlah tiada tentu tujuan dan terjadi besar indah bunyi dan rupa, dan menjadi gegak buruk bersambutan jantan orang berbunga ia berbunga, orang berbuah ia kosong dan hampa. Bahasa dia, bahasa dulu. Contoh yang lain pula, ada orang yang buka tempat pelajaran ataupun buka sekolah tahfiz ataupun buka sekolah-sekolah agama. Tujuannya untuk mendapat ilmu, untuk mendidik, untuk memberi pelajaran, untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada ilmu. Tetapi kadang-kadang bertukar. Asalnya tempat itu untuk tujuan akhirat, tujuan untuk memberi ilmu ataupun mengilmukan masyarakat, tapi tiba-tiba bertukar kepada megah di sana sini. Sebab apa? Buat sekolah yang mana semua itu tidak memberi pahala apa-apa. Penting ada niat. Niat ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Orang yang tak tahu di hari akhirat besoklah sama ada kita ni bawa pahala yang bergunung-gunung banyaknya, ataupun pahala yang konon kita anggap banyak tapi tak ada, kosong, hampa. Bagaimana disebutkan di sini, besar indah bunyi dan rupa dan menjadi gegak buruk rambutan jantan dan orang berbunga ia berbunga. Sepertilah rambutan. Rambutan tu ada yang betina dan ada jantan. Kalau yang jantan tu kita tak ada hampa lah, tebang lah. Contoh yang lain pula, betik. Bisa tanam betik kan? Kita punya semai betik, kali betik jantan. Agak macam mana jantan? Tebang. Apa dia? Gegak buruk bergegak dan menjadikan gegak buruk. Mana gegak ni gembit, apa ni bentuk bunyi kuat-kuat tu lah. Gegak gembit apa? Gegak apa? Gegak gembita apa? Gegak bukan gagak. Gegak buruk rambutan jantan dan orang yang bunga ia berbunga.
Boleh juga kalau tuan-tuan nak katakan gagak. Di sini gegak ni dalam Jawi gegak. Gagak dia akan ada alif. Gagak zaman sekarang tulisan gagak. Kalau gagap, gagap, gegak. Kalau nak pakai tulisan Romi boleh juga lah kalau gagak. Jadi kalau gegak, gegak ni benda yang haru-biru kuat tu gegak. Kalau dalam Romi, kalau Jawi kena ada alif gagak. Kalau Romi mungkin gegak, gagak. Di sini tak ada alif, gagak. Ini gegak. Yang ni umpama apa, betik tu lah kita sebut kata ni pokok betik. Kalau betik yang jantan tu apa tuan-tuan, kita tebang lah. Tak boleh buat apa. Maknanya nampak dia pokok besar tetapi hasilnya tak ada. Begitulah umpamanya perumpamaan ibadah yang bukan ikhlas. Orang berbuat ia kosong dan hampa. Dan kalau seorang mengarang kitab atau makalah dengan senang, terpaling niatnya kepada nama jangan kalah, supaya masuk dalam nama pendeta, pengarang yang bijak dan pandai berwarta, dan supaya menunjukkan berbagai tingkah dan kepandaian atau banyak ilmu, atau pandai memecuh ia menzahirkan kesalahan orang dengan niat mendapat kepujian. Begitu juga contoh, kalau satu orang tu menulis, dia menulis kitab, menulis buku, tapi bukan kerana Allah, hanya untuk tunjuk dia pandai, ataupun dia nak tunjuk dia tulis dalam buku tu untuk mencari salah orang lain, mengkritik orang lain. Yang mana kesemua tu tidak memberi manfaat apa-apa pun. Jadi apa boleh kita lakukan? Mesti hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبعث Jadi seperti yang disebutkan tadi, yakni pengarang buat contoh, orang yang mengarang buku, orang yang mengarang kitab, contohnya dengan senang berpaling niatnya kepada nama jangan kalah. Yani kenapa dia karang kitab sebab tak kalah dengan orang, tak nak orang kata ni ilmunya kurang, dia karang kitab. Bukan tujuannya untuk memberi pendidikan, bukan tujuannya untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi nak orang anggap dia ada ilmu, tak kalah dengan orang lain. Supaya masuk dalam nama pendeta, pengarang yang bijak dan pandai berwarta, dan juga agar dapat pujian sebagai pendeta seperti cendekiawan, digelar sebagai cendekiawan, dan orang yang pandai berhujah ataupun orang yang pandai mengerang, dia nak pujian begitu. Dan supaya menunjukkan berbagai-bagai tingkah dan kepandaian atau banyak ilmu atau pandai memecut atau menzahirkan kesalahan orang dengan niat mendapatkan kepujian. Dan juga kadang-kadang nak juga ada orang yang menulis kitab atau buku ni sebab untuk memalukan orang lain ataupun kerana tujuan untuk menyalahkan orang lain, ada juga. Dia sebenarnya agama ni tuan-tuan, dia banyak sumber. Kalau hadis bukan satu jenis hadis, hadis tu banyak. Dan kalau kita nak cari kecelaan orang, banyak dalam hadis yang boleh menampak kecelaan orang kalau itu tujuan kita. Hadis itu tidak mencela siapa-siapa, tetapi kalau kita mencari jalan itu untuk mencela orang lain, hadis banyak. Itu untuk menyalahkan pendapat orang lain. Sebab hadis itu berbagai-bagai jenis hadis. Dan apabila tujuan itu tidak baik, itulah hasilnya di dalam penulisan yang akan menzahirkan sesuatu yang tidak baik. Dan kalau mendirikan satu persekutuan ataupun satu persatuan dengan senang niatnya tergelincir kepada semata-mata yang biar didengar orang ada berpersatuan dan sepakat dan satu hati dan kemodenan dan kemajuan dan lain-lain. Dan dibuat contoh juga kalau berpersatuan kerana untuk orang puji kita bermasyarakat, ataupun nak orang puji kita ni orang yang ada berkeahlian, ataupun orang yang sepakat, ataupun orang masyarakat yang satu hati, ataupun orang masyarakat yang ada kemodenan, ataupun masyarakat yang maju. Ini kesemua itu tidak mau dapat apa-apa pahala daripada Allah. Mana-mana saja yang kita buat, kadang-kadang persatuan itu baik. Contohnya khairat kematian, bagus. Yang bagus dapat membantu orang lain. Tapi kalau tujuan itu bukan kerana Allah, untuk dipuji, untuk juga untuk tengok duit banyak dan sebagainya, kesemua itu akan tidak baik. Khairat kematian itu bagus, dapat menolong orang yang susah. Apabila berlaku satu kematian, kos untuk mati itu sudah tinggi sekarang, di mana itu persatuan itu dapat membantu. Tapi kalau tujuan persatuan itu untuk menandingi orang lain, untuk orang kata persatuan kita lebih banyak mengumpul duit, ataupun nak orang kata ni kita ni orang berpersatuan, di mana ianya tidak mendapat pahala apa-apa. Sedangkan persatuan-persatuan yang melibatkan hak orang Islam itu sangat-sangat besar pahalanya. Dan apabila dilakukan bukan kerana Allah, kosong. Jadi benda ni hendaklah kita lihatlah. Jadi agar kita ni tidak jadi orang yang muflis di hari akhirat nanti. Masalah 29, nasihat kepada saudara.
Wahai saudaraku, nasihat ni pada kita semua lah. Maksud saya dan tuan-tuan semua, nasihat. Jadi nasihat ni kita ambil sebagai buah untuk kita bawa. Sebab ilmu ni satu betul pelajaran. Buah yang daripada ilmu tu yang penting. Kadang kita tak faham mana, tapi buah ilmu tu kita ada, itu bagus. Kadang orang faham ilmunya tapi buah daripada ilmu tak ada. Tak ada amalan apa-apa. Di mana tak ada lah, rugi. Jadi buah ni nak ada. Semua niat dalam masalah 27 dan 28 itu tiadalah terbitnya, melainkan tiada baik atau semanis-manisnya halwa telinga. Jadi apa yang dicontohkan pada masalah 27, 28 itu, ya ini adalah merupakan contoh-contoh satu niat yang tidak baik. Dan ianya adalah merupakan halwa telinga, semanis-manis. Halwa ni manisan, halwa. Jadi halwa telinga, sedap didengar. Pergi haji tu sedap, dapat gelaran. Buat satu perkara tu sedap untuk dipuji. Halwa telinga kita. Tapi di hari akhirat besok tidak ada apa-apa. Itu yang kita tak nak. Bukanlah sekali-kali mengenyangkan akal dan roh ahli ilmu dan ma'rifah, di mana semua tu tidak boleh mengenyangkan roh, tidak boleh mengenyangkan akal dan roh ahli ilmu dan ma'rifah, tidak boleh mengenyangkan akal, tidak boleh mendamaikan akal kita, tidak boleh mengenyangkan roh kita sebagai orang ada ilmu, dan juga tidak ma'rifah, yang tidak kenal. Ada ilmu banyak tetapi tidak ikhlas. Kitanya tidak ikhlas. Apa boleh tidak ikhlas? Di mana akal kita tidak berfungsi dengan betul. Sedangkan ilmu tu nak mengajar kita letak akal kita kepada landasan agama. Dan dengan akal itu boleh membawa kita ma'rifatullah. Akal yang berilmu, akal yang ikhlas itu boleh ma'rifah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau tidak ikhlas tu yang tidak kerana Allah, belajar bukan kerana Allah, beramal bukan kerana Allah, melakukan satu perbuatan bukan kerana Allah, di mana kesemua itu tidak boleh mengenyangkan akal, roh, dan juga tidak makrifah, tidak akan kenal Allah sampai bila-bila. Sedangkan beribadah untuk kenal Allah, makrifatullah. Tapi apabila melakukan ibadah bukan kerana Allah, tidak akan kenal Allah. Apabila kita masuk di dalam medan solat, di mana kita tak dekat dengan Allah sebab tidak ikhlas. Bermula daripada awal ilmu yang kita belajar itu kerana untuk orang puji. Kita ni orang yang pandai ilmu fiqh umpamanya. Dan apabila begitu masuk dalam solat, di mana ikhlas tidak ada nanti sembahyang. Sembahyang tidak ikhlas kerana Allah. Tidak ada roh di dalam beribadah. Palingkan niat kepada yang betul. Jadi kata pengarang, nasihatnya palingkan niat itu kepada betul. Jangan tidak ikhlas. Cerita tidak ikhlas. Kita tidak ikhlas. Jadi palingkan niat kepada ikhlas yang betul-betul. Apa saja perbuatan kita ikhlas kerana Allah, iaitu niat menjunjung surah Allah dan menjauhkan yang ditegah. Niat itu apa? Untuk menjunjung perintah Allah dan menjauhi daripada apa yang Allah tegah. Taat segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Itu tujuan kita belajar, tujuan kita mencari ilmu. Bukan untuk kita perdebatkan dengan orang lain, bukan kita cari salah orang lain. Kan biasa berlaku dalam media sekarang. Dan dipotong mana-mana video pendek-pendek, cerca, komen, condemn. Sampai bila orang Islam akan bersatu? Memang tak boleh nak bersatu itu. Sebab apa? Asatizah sendiri pun kadang-kadang bergaduh. Cari salah, potong pendek-pendek, komen, condemn. Jadi orang awam pening nak ikut siapa sebenarnya. Mana yang betul, mana yang salah pun tak tahu. Jadi kena ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara-perkara khilafiyah, sepatutnya kita sebagai orang Islam diam-diam sajalah. Khilafiyah, benda khilaf para ulama' dah. Tak boleh nak sepakat, serahlah kepada ulama'. Tak payah kita nak bongkar lagi. Di mana kadang-kadang benda tersebut pun nak tunjuk kita ni tahu. Kita dapat bongkar semula masalah-masalah yang kecil-kecil itu yang ulama'-ulama' dah bincang dah. Ulama'-ulama' tutup buku sebab takut masyarakat bergaduh. Tiba-tiba kita buka bongkar semula sebab apa? Nak nyatakan kita ni orang ada ilmu. Kita ni orang yang tinggi dia punya sijilnya. Di mana menyebabkan benda yang ulama' tutup dia akan terbongkar. Masyarakat akan jadi bertelagak.
Yang mana sekarang nak ikut? Lebih-lebih sekali zaman sekarang ni orang tak nak mengaji, tapi orang lebih suka kepada melihat kepada media. Google itu, siapa Google itu yang mereka cari. Dan jalankan sebagaimana undang-undangnya yang tersemat di dalam Quran dan hadis dan kitab yang berasal daripadanya. Yang kita belajar ini sebab apa? Untuk menjunjung undang-undang Allah, menjunjung perintah Allah, di mana undang-undang, perintah, hukum-hukum Allah itu tersemat di dalam Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu tak mampu untuk kita faham terus macam tu, kena melalui kitab yang berasal daripadanya. Kitab nak belajar tentang hukum amali, hukum perbuatan mukallaf, belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh itu asalnya pada Al-Quran dan hadis sumbernya. Nak belajar tentang ilmu tentang ketuhanan, tauhid, akidah, belajar ilmu akidah. Kita nak terus pada Al-Quran dan hadis tak mampu. Takut kita ni silap faham. Nak faham dalam ilmu berkenaan dengan akhlak, tengok dalam ilmu tasawuf, itu adalah ilmu yang sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Kalau kita terus direct pada Al-Quran dan hadis, takut kita ni salah faham. Agama nak macam ni, kita faham cara lain. Maknanya lihat kepada asal daripadanya, kitabnya asal. Al-Quran dan hadis itu memang sumber utama. Yang keduanya Alkitab, kitab itulah yang sumber daripada Al-Quran dan hadis. Dan jalankan sebagaimana undang-undangnya. Kerana apabila niat itu ikhlas dan baik daripada mulanya nescaya berkat ia dan terbit buah faedahnya, ranum, lazat, mengenyangkan roh dan akal serta jasad insani. Dan kalau ikhlas, di mana apabila ikhlas, ilmu yang kita pelajari itu akan menghasilkan buah yang manis. Ikhlas, penting ikhlas. Belajar ilmu apapun ikhlas. Bukan kita nak cari salah orang, tapi kita nak betulkan diri kita. Kita ikhlas. Di mana apabila kita ikhlas, kita beramal pun manis. Buat ibadah tu jadi manis. Seronok beribadah, ada zauq. Yang khusyuk di dalam beribadah itu adalah merupakan punca daripada mana ikhlas masa kita beramal. Nak mula beramal itu ikhlas dalam mencari ilmu, bukan cari ilmu untuk cari salah orang. Itu adalah merupakan yang tidak ikhlas. Dan yang cari ikhlas itu sampai dalam zahir ia sebagaimana cari ikhlas juga. Kalau dihalakan pada dunia, dapatlah dunia. Dan kalau dihalakan bersedap-sedap, dapatlah bersedap-sedap, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Niat tidak ikhlas itu sampai juga tujuannya. Tujuan tidak ikhlas tadi lah. Kalau niat ikhlas itu sampai tujuan juga. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW ni. Bagaimana? Nabi sebut, "Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha." Artinya barang siapa ada perpindahannya, yakni pindahnya niatnya kerana tiada yang mendapat ia akan dia semata-mata ia, atau kerana perempuan yang boleh ia bernikah ia dengannya, sabda Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka berpindahnya niat kepada barang yang berpindah ia kepadanya, tiadalah ke lain lagi. Itu maksudnya. Kalau kita tidak ikhlas, kita dapat apa yang kita tidak ikhlaskan. Kalau kita ikhlas, kita dapat apa yang kita ikhlaskan. Ini yang masuk hadis. Contoh bagaimana orang yang hijrah, dia tidak ikhlas kerana Allah dan Rasul, kerana untuk perempuan yang dia nak nikah, dia dapat perempuan tu. Dan kalau satu orang tu hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat pahala hijrah tu besar. Tidak ada hijrah lagi selepas itu. Begitu jugalah contoh yang lain. Kita satu orang yang menderma kerana untuk dipuji, dia dapat pujian, dia dapat juga. Tapi dia tidak dapat akhirat. Satu orang yang menderma kerana Allah dan Rasul dan kerana Allah, di mana dia akan mendapat pahala di hari akhirat. Dapat. Mana dua keadaan? Kita nak dunia semata ataupun kita nak akhirat. Dan apabila kita cari akhirat, sebenarnya dunia pun akan ikut. Kita menderma, kita bersedekah bukan kerana manusia tapi kerana Allah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan di mata hati manusia untuk sayang kepada kita. Sebab itu hak Allah. Tapi kalau kita semata-mata mencari dunia, kita tidak akan mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat. Kalau tidak ikhlas, dapat apa yang kita tidak ikhlaskan. Kalau kita ikhlas, dapatlah apa yang kita ikhlaskan. Itu maksudnya. Bermula asal hadis yang menyebutkan nikah itu, iaitu kerana berlaku ke atas seorang
pada zaman Nabi, iaitu menurut seperti riwayat Al-A'mash dan lafaznya daripada Abi Wa'il daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya adalah pada kami seorang laki-laki, ia tinggal diam di negeri Mekah Al-Musyarrafah, sekarang dipanggil Mekah Al-Mukarramah. Jadi maksudnya hampir sama. Musyarrafah itu maksudnya yang mulia, sama juga dengan Mukarramah, karim, mulia juga. Makkah tu mana daripada dulu nama Makkah, berbeza Madinah. Madinah tu adalah nama yang ditukar oleh Rasulullah SAW. Asalnya Yathrib, ditukar nama oleh Rasulullah jadi Madinah. Telah meminang ia akan seorang perempuan namanya Qais yang tinggal diam ia di dalam negeri Madinah. Maka enggan perempuan itu berkahwin dengannya. Katanya, bagaimana engkau hendak berkahwin denganku kerana engkau tinggal diam di Mekah dan aku tinggal diam di negeri Madinah. Sekiranya engkau mahu nikah denganku, marilah pindah ke negeri Madinah ini. Maka laki-laki itu pun berpindah ia dan jadilah ia nikah dengan perempuan Qais. Ceritanya cerita hijrah kan ni. Bagaimana cerita ni besar dia punya kesan. Contohnya, satu laki-laki itu dia nak berkahwin dengan Qais. Qais ni dia dah pindah ke Madinah, hijrah bersama Rasulullah. Dan laki-laki itu dia nak juga perempuan tu. Perempuan apa? Qais kata, boleh kamu datang ke Madinah, boleh bernikah dengan dia. Datang memang dia bernikah, tapi dia datang tu tidak hijrah. Sedangkan hijrah yang awal ini, hijrah ini adalah hijrah yang tak ada lagi dah. Itulah hijrah. Pahalanya amat besar. Dia tak dapatlah pahala itu. Dia dapatlah perempuan yang nak nikah. Macam tu lah. Contoh dalam hidup kita semua ni, pesan daripada pengarang ni itulah. Apa yang kita buat atau kalau kita harapkan Allah, dapat Allah. Tapi kalau hidup kita harap mendapatkan habuan, ujian, sanjungan daripada makhluk ni manusia, kita dapat yang tu, tapi tak akan dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang pujian, sanjungan makhluk tu dia tak selama-lamanya. Hari ni dia puji kita, boleh tentu besok dia puji kita. Tapi Allah, kalau dia puji kita sampai bila-bila. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan letak hidayah dalam diri kita. Apabila kita melakukan satu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala puji, Allah Ta'ala cop hati kita tu dengan hidayah. Dia akan kekal dengan hidayah itu. Tapi kalau manusia dia puji kita hari ini, besok belum tentu dia puji. Mungkin dia akan cerca kita pula. Habiskan sikit tuan-tuan, sebab kita tak nak ulang lagi niat ni. Masalah 30. Wajib berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum kemenangan Nabi mengambil Mekah daripada tangan kafir. Maka kemudian daripada sudah dapat Mekah dalam tangan Islam, tiadalah wajib berpindah lagi, kerana maksud asalnya dengan demikian supaya bersatu Islam, sama Islam dan menjadi ramai. Ini adalah hijrah. Hijrah ini hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan hijrah macam ni tak ada lagi dah. Hijrah ini adalah hijrah daripada suruhan Allah. Allah Ta'ala tak suruh kita hijrah sekarang. Melainkan tempat yang kita duduk penuh maksiat. Kalau kita duduk di situ boleh terlibat dalam maksiat, itu hijrah yang bentuk itu. Tapi hijrah bagaimana pindah daripada satu tempat kepada satu tempat, seperti Mekah ke Madinah, dah tak ada lagi dah. Sesiapa yang hijrah pada zaman itu besar sangat pahalanya. Tapi siapa hijrah bukan kerana Allah dan Rasul, memang tak dapat apa. Sayang sangat-sangat. Sehingga terkenal dalam sejarah ni, Qais tu dia dapatlah pahalanya. Sebab dia hijrah kerana Rasul, suami dia tu. Tak dapat pahala, ya Allah, ruginya. Tapi benda macam ni boleh berlaku kepada kita juga. Sebab dalam hidup kita sentiasa kita beramal. Amal kita itu mesti tetapkan kepada Allah. Jangan kita ni jadi seperti suami Qais tu, tak dapat pahala. Na'udzubillah. Maka kemudian daripada menang Islam mengambil Mekah, tiadalah berhajat lagi hijrah Mekah ke Madinah ini untuk menyatukan Islam, dan berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk beramal. Hijrah Mekah ke Madinah itu untuk membina satu negara Islam. Kan Rasulullah pindah ke Madinah, diangkat sebagai pemimpin. Itulah bermula negara Islam yang mula-mula. Dan hijrah itu bukan semata-mata hijrah kerana untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk menegakkan daulah Islamiah di sana. Itu berjayanya. Dan duduk di Mekah sudah tentulah orang duduk di Mekah ni dia beribadah pun kena seksa, ada yang kena
kena bunuh, macam-macam. Jadi mana berpindah itu dapatlah untuk beribadah. Bahkan perang dan niat itu ada berkekalan jua hukumnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ada juga satu perpindahan yang berkekalan hukumnya kepada kita, iaitu berpindah daripada negeri kafir ke negeri Islam, tetapi pada hakikatnya ialah menjauhkan diri daripada barang yang dibenci Allah kepada barang yang disukainya. Walaupun sebegitu hijrah, walaupun sebegitu niat dan juga perang itu tidak batal. Hijrah seperti daripada Mekah ke Madinah itu sudah tidak ada, tapi niat untuk melakukan kebaikan, niat untuk mendapat pahala daripada Allah, niat daripada orang baik kepada baik, niat daripada maksiat kepada taat, itu niat yang itu tidak putus, ada sampai bila-bila. Niat, ini hijrah niat. Contohnya kita dulu solat malam tu kurang, niat untuk solat malam, ini itu hijrah juga, ini hijrah sikap dia panggil, itu niat. Contohnya kita tidak puasa Senin Khamis, kita hijrah sikap puasa Senin Khamis. Contohnya kita dulu tidak mengaji, nak betulkan ibadah kita mengaji, kita belajar ilmu agama, hijrah itu niat. Mulanya niat itu adalah tidak, itu kekal sampai bila-bila. Dan andai kata peperangan perlu kepada kita, yang itu tidak batal juga. Maknanya perlu untuk kita sama-sama berjuang apabila tenaga kita perlu untuk berperang. Maknanya dua keadaan ini, hijrah, niat, sikap dan juga perang itu masih kekal. Hijrah yang berlaku daripada Mekah ke Madinah itu tidak ada. Dan ada juga umpama hijrah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Masuk di sini hijrah daripada sesuatu yang dibenci oleh Allah kepada sesuatu yang Allah Ta'ala suka. Kan negeri kafir itu tak semestinya dia mendorong kita kepada yang tak baik. Ada juga negara orang kafir ataupun negeri orang kafir, dia tidak menyuruh kita buat sesuatu yang tidak baik. Itu tak perlu kita nak hijrah. Masuk di sini kita duduk satu tempat yang penuh dengan maksiat, takut kita, isteri kita, anak kita boleh terlibat dengan maksiat, kita hijrah. Yang tu memang ada. Itu memang kena. Kadang-kadang tak perlu hijrah pun kita, orang duduk negara-negara bukan Islam, dia hidup aman damai, sembahyang boleh, buat persatuan Islam boleh, amalkan amalan Islam boleh, itu tak ada masalah. Maknanya dia masih boleh melakukan ketaatan. Dan ada surah yang dikatakan itu dalam hadis Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yang bermaksud bermula orang yang sebenar-benar berpindah itu ialah orang yang meninggalkan ia akan barang yang ditegak Allah daripadanya. Inilah satu daripada hadis yang menerangkan tentang hijrah sikap lah. Hijrah daripada Mekah ke Madinah, kita ulang, iaitu adalah kekal begitu keadaan, tak ada lagi dah. Yang adanya yang jelas di sini, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yani hijrah, orang-orang berhijrah. Ini orang hijrah daripada perkara yang Allah Ta'ala tegak kepada perkara yang Allah Ta'ala suruh berhijrah. Ini kekal sampai bila-bila. Contoh satu orang yang dalam hidup dia suka berjudi, dia berhenti main judi, yakni dia taubat dan dia beribadah kepada Allah. Mana hijrah daripada maksiat kepada ketaatan. Ada orang yang dia na'udzubillah suka berzina, di mana dia hijrah, dia berhenti berzina, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Di mana dia hijrah, ini hijrah daripada tegahan Allah kepada sesuatu yang Allah Ta'ala suruh. Ini hijrah, ini kekal sampai bila-bila. Jadilah kiranya qadar itu menerbitkan buah faedah hadis ini, dan bermaksud pula mula masuk dalam Sahih Tirmizi oleh dia bab at-taharah. Ini permulaan habislah, dapatlah buah daripada hadis ini, dapat kita beramal dan akan masuk tajuk yang baru, masuk tajuk yang sebenar. Ini Abwaabut Taharah, ini adalah sebagai mukaddimah, di mana bab niat. Hadis niat ni boleh katakan mana-mana kitab hadis akan ada sebagai hadis pokok di dalam beramal, dan akan masuk pada Babut Taharah. Kebanyakan ulama-ulama hadis kita membabkan hadis itu sama dengan bab fiqh. Kebiasaan begitu. Bagaimana ilmu fiqh dia mulakan dengan Babut Taharah, begitu juga hadis-hadis ni akan mulakan Babut Taharah. Itu adalah merupakan cara ulama-ulama hadis kita menyusun, sebagaimana ulama-ulama menyusun
yakni kitab fikah. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita. Ada muskil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.